Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 9 ingin membentangkan mengenai pembentangan 1 bagi kursus LMCW 2143 Falsafah dan Isu Semasa Set 5. Baiklah, tajuk perbentangan kami adalah dekolonisasi dan isu perbentangan kami pula adalah pembentukan negara bangsa Malaysia. Sebelum saya meneruskan pembentangan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli-ahli kumpulan kami terlebih dahulu. Saya Muhammad Nur Ridwan Fitri bin Yahya, bernometrik A175656. Seterusnya, saudara Muhammad Syahidan bin Wahab, bernometrik A176692. Diikuti saudara Nur Haji bin Ishak, bernometrik A174410. Kami bertiga dipertanggungjawabkan untuk membentang pembentangan ini. Manakala ahli kumpulan lain pula adalah Muhammad Zul Hilmi bin Muhammad Arifin, bernometrik A176788. Diikuti saudara Nasrullah Akmal bin Kamarul Huda, bernometrik A176887, serta diikuti oleh saudara Muhammad Azwaruddin bin Ramli, bernometrik A176573. Baiklah, kita pergi kepada pengenalan. Dekolonisasi merupakan istilah derivatif dari kolonial yang merujuk kepada tujuan pembebasan diri dari elemen penjajahan. Baik, seperti pemberian kemerdekaan. Perkara ini bermula selepas Perang Dunia yang pertama. Ianya semakin rancak selepas Perang Dunia kedua. Ekoran kejatuhan banyak kuasa besar dunia seperti Perancis dan Great Britain. Seterusnya, dekolonisasi ini amat berkait rapat dengan isu pembentukan negara bangsa, di mana ianya turut bertujuan untuk mewujudkan sebuah negara dengan corak pemerintahan yang tersendiri. Namun begitu, pembentukan negara bangsa di Malaysia dilihat belum mencapai objektif utamanya. Jadi, adakah ianya bertepatan dengan konsep dekolonisasi? Kepentingan terhadap perbincangan isu ini dengan lebih mendalam adalah untuk mengenal pasti hubungan dekolonisasi dengan konsep pembentukan negara bangsa. Seterusnya, untuk mengenal pasti manfaat penerapan konsep negara bangsa di Malaysia, di mana adakah penerapan konsep negara bangsa itu mampu memberi impak positif kepada negara Malaysia. Seterusnya, untuk mengenal pasti cabaran utama dalam mencapai objektif pembentukan negara bangsa di Malaysia, di mana adakah cabaran-cabaran itu berjaya ditempuh dalam pembentukan negara bangsa di Malaysia agar negara mampu mewujudkan suasana negara yang sejahtera. Dan yang terakhir adalah untuk mengenal pasti keperluan pembentukan negara bangsa dalam mencapai negara maju, di mana keperluan ini penting bagi negara mencapai status negara maju yang melambangkan keadaan negara tersebut sebagai negara membangun, baik dari segi ekonomi, politik dan sosial. Baik, itu sahaja daripada saya. Kita teruskan dengan penyampai seterusnya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahidan bin Wahab, pemegang nomometri A176692, akan membentangkan bagi slide yang seterusnya, iaitu elemen penting dan relevan berkenaan pembentukan negara bangsa Malaysia. Baiklah, yang pertama, pembentukan negara bangsa Malaysia menyifatkan berakhirnya dominan penjajahan yang telah dijalankan ke atasnya. Ini mengandaikan bahawa rantau yang dimaksudkan tidak lagi berkoloni ataupun kawasan yang dikuasai oleh kuasa asing itu tidak lagi dikuasai oleh penjajah seperti Portugal, Jepun, British dan sebagainya. Yang kedua, pendidikan berperanan membentuk perpaduan rakyat seterusnya negara bangsa. Pendidikan sejarah, khususnya mata pelajaran sejarah layar, memainkan peranan yang sangat penting bagi mencapai matlamat tersebut. Memang tidak dapat dinafikan, sejarah ibarat guru kepada seluruh manusia untuk memahami, mempelajari dan mengambil iktibar daripada kejadian masa lampau. Tanpa sejarah, manusia akan hilang pedoman, ibarat kapal tanpa nahkoda di tengah
tengah lautan yang luas. Yang ketiga, isu perkauman masih menghantui sebahagian rakyat negara ini, termasuklah ahli politik. Walau pelbagai usaha dilakukan oleh kerajaan dan pemimpin, namun unsur-unsur penghalang kebanyakannya berakar umbikan sentimen perkauman. Pemimpin-pemimpin politik yang sepatutnya berperanan sebagai role model bagi mencapai matlamat pembentukan bangsa. Satu Malaysia umpamanya merupakan antara agenda di bawah kepimpinan Datuk Seri Najib Tun Razak untuk membentuk sebuah negara yang dikongsi bersama atau dianggap sepunya. Seterusnya, keupayaan membina negara bangsa bergantung kepada perkongsian nilai serta semangat patriotisme, lingua franca, integrasi, kewarganegaraan dan demokrasi. Pembinaan negara bangsa bagi sesebuah negara berbilang kaum seperti di Malaysia adalah amat penting, terutama dalam era globalisasi kini yang membenarkan pengaliran secara bebas dan pantas bukan sahaja daripada segi maklumat, modal serta manusia, bahkan juga sistem nilai, budaya dan kepercayaan daripada pelbagai negara. Baiklah, kita beralih kepada slide yang seterusnya yang bertajuk soalan perbincangan berkaitan isu, iaitu negara bangsa Malaysia. Di sini kita dapat persoalan, adakah pembentukan negara bangsa masih lagi relevan dan mampu memajukan negara? Di sini kita terdapat kata-kata ataupun pandangan daripada dua orang yang sangat berwibawa. Baiklah, yang pertama digelar sebagai Kenichi Ohme. Beliau merupakan seorang yang sangat berarah kepada bidang ekonomi ataupun perniagaan. Kita lihat bagaimana pandangan beliau yang boleh disimpulkan bahawa menolak tentang kerelevanan negara bangsa ini. Kenichi Ohme menyifatkan abad ke-20 dan awal abad ke-21 sebagai era berakhirnya negara bangsa. Negara bangsa disifatkan sebagai dinosaur yang menunggu ajalnya. Beliau menekankan kepada pembentukan dunia tanpa sempadan yang ditunjangi oleh aliran kecanggihan berasaskan teknologi maklumat. Bagi beliau juga, keunggulan negara bangsa telah roboh dan tercabar akibat beberapa elemen kuasa baru, iaitu industri, pelaburan, pengguna dan maklumat. Tegas Ohme, keunggulan negara bangsa sudah roboh, dicabar dan didobrak oleh beberapa gerak kuasa baru. Di sini kita dapat simpulkan bahawa Ohme telah menentang atau tidak bersetuju dengan tahap kerelevanan penggunaan konsep negara bangsa. Kita lihat pula oleh seorang yang berwibawa yang seterusnya yang diberi nama sebagai John Naisby. Baiklah, beliau menyokong tentang kerelevanan negara bangsa ini. Berbanding dengan abad ke-19 yang digelar abad Eropah dan abad ke-20 sebagai abad Amerika, abad ke-21 diramalkan pula oleh ramai pemerhati sebagai abad Asia. Ini kerana kekuatan perkembangan ekonomi, khususnya ekonomi negara-negara Asia Timur. Namun, begitu perlu ditunjukkan di sini bahawa perkembangan negara-negara ini adalah dalam kerangka negara bangsa dan tidak berlaku secara kebetulan serta terpisah daripada kerangka itu. Jepun misalnya menekankan kepentingan peranan negara dalam pembangunannya, sama ada pada zaman kebangkitan Meiji selepas 1868 dan lebih-lebih lagi dalam pembangunan semula negara itu bermula tahun 1950-an. Setelah kehancurannya dalam Perang Dunia Kedua, begitu juga negara merupakan kerangka rujukan dan tindakan, bahkan sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi tiga buah naga Asia Timur, iaitu Taiwan, Korea Selatan dan Singapura, termasuk negara bangsa dan bangsa Malaysia. 25 pembangunan ekonomi Malaysia. Selain itu, perang perdagangan hari ini di antara Amerika Syarikat dengan Jepun jelas menunjukkan kedua-duanya bertindak dengan kepentingan ekonomi negara masing-masing sebagai titik tolak utama, sekalipun ekonomi mereka paling global sifatnya. Di sini kita dapat simpulkan bahawa beliau sangat menyokong negara bangsa inilah yang merupakan sebagai titik tolak kepada berlakunya sebarang perkembangan dalam negara tersebut.
Baiklah, persoalan yang seterusnya, adakah negara bangsa Malaysia mampu direalisasikan dalam situasi politik kini? Kita dapat lihat jawapan ini berdasarkan kajian yang telah dilakukan dengan tajuk Kesan Politik Melayu dan Pembinaan Negara Bangsa. Baiklah, berdasarkan kajian tersebut, bagi pemerhati politik, mereka melihat kuasa politik Melayu semakin lemah. Keistimewaan orang Melayu seperti yang termaktub dalam perlembagaan semakin terganggu. Keadaan ini lebih rumit dengan pelbagai penentangan terhadap pucuk pimpinan negara seperti demonstrasi bersih, perebutan kuasa dan konflik dalaman parti yang ternyata semakin memecah belahkan orang Melayu. Ketegangan politik Melayu ini menyukarkan lagi proses pembinaan negara bangsa seperti yang dihasratkan. Persoalan yang seterusnya, adakah konsep negara bangsa mampu atasi kesan daripada sistem pendidikan yang ditinggalkan oleh Barat? Ini juga telah dilakukan oleh beberapa kajian. Kita lihat berdasarkan kajian tersebut, isu pendidikan bukanlah suatu isu yang baru dan rakyat Malaysia acap kali digemparkan dengan perbalahan antara kaum mengenainya. Sama ada mengenai isu sekolah vernakular, bahasa pengantar yang digunakan dan juga mengenai jurang pendidikan antara masyarakat bandar dan luar bandar. Walaupun isu pendidikan di Malaysia mendapat perhatian serius semua pihak berkepentingan, kerajaan telah melancarkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM pada tahun 2013-2025 untuk melahirkan ekosistem pendidikan yang bersesuaian dengan kehendak masyarakat. Matlamat utama adalah supaya generasi muda Malaysia akan terus mendapat pendidikan berkualiti setanding dengan standard pendidikan antarabangsa yang semakin meningkat, dan untuk membolehkan mereka berperanan sebagai sumber tenaga manusia di Malaysia yang berhasrat untuk membina negara bangsa Malaysia. Keadaan ini adalah salah satu usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan untuk mewujudkan sistem pendidikan yang sempurna. Walaupun pendidikan sehingga hari ini masih belum memainkan peranan yang besar dalam proses pembinaan negara bangsa tersebut, tetapi terdapat pelbagai kebaikan yang telah kita peroleh. Meskipun terdapat pelbagai isu dan insiden yang mampu memecahkan lagi hubungan antara etnik ini, namun rakyat Malaysia tidak mengulangi kesilapan dalam rusuhan kaum yang pernah berlaku pada 13 Mei 1969 dulu. Perkara ini jelas menunjukkan walaupun pendidikan tidak berjaya 100% dalam membina negara bangsa Malaysia, tetapi sumbangannya dalam proses ini tidak dapat dinafikan. Beralih kepada slide yang berikutnya, iaitu lain-lain perkara yang penting. Baiklah, yang pertama, struktur kependudukan menjejaskan hubungan masyarakat sosial mengikut kaum. Seperti mana yang kita tahu, negeri di sebelah pantai timur telah dipelopori oleh bangsa Melayu, manakala negeri di sebelah pantai barat telah dipelopori oleh bangsa Cina dan India. Di situ kita telah nampak wujudnya sempadan di antara mereka. Bagaimana perkomunikasian di antara mereka dapat terjalin dengan lancarnya? Baiklah, kita pergi kepada perkara yang seterusnya, iaitu penguasaan struktur ekonomi berasaskan kaum, kesan daripada penjajah. Pihak penjajah telah membawa kaum Cina dan India ke tanah Melayu dan telah menyusun mereka berdasarkan pekerjaan-pekerjaan yang berasingan. Sebagai contoh, bangsa Cina diletak di kawasan perlombongan dan bangsa India dan Melayu diletakkan di kawasan estet dan pertanian. Ini telah mewujudkan sehingga hari ini kesan yang sangat signifikan, di mana pada hari ini bangsa Cina juga merupakan bangsa yang telah mempelopori bidang ekonomi perniagaan di negara kita. Bagaimana dengan bangsa-bangsa lain? Fikirkan. Perkara yang seterusnya ialah penlibatan aktif Malaysia dalam organisasi Commonwealth seperti Sukan Commonwealth. Kita mahu keluar daripada penjajahan, sebarang bentuk penjajahan, tetapi kita masih lagi melibatkan diri dalam negara-negara yang pernah dijajah oleh British. Ini menunjukkan seperti kita suka ataupun kita sendiri berminat untuk terus berada di bawah mereka. Jika kita benar-benar ingin keluar daripada pemikiran penjajah, kita perlu
kuatkan diri kita supaya kukuh dan terus hidup dengan bangsa Malaysia, teguh dengan pendirian sendiri, kuatkan, wujudkan jati diri yang sebenar-benar. Seterusnya ialah penggunaan bahasa Malaysia sebagai bahasa ibunda. Perkara ini sangat penting. Kita dapat tahu bahawa penduduk-penduduk di negeri Sarawak dan Sabah sebagainya masih ada di antara mereka yang tidak mampu berbahasa Melayu. Sehingga kan mereka digelar sebagai rakyat asing di bumi sendiri. Adakah perkara ini sepatutnya berlaku? Dekolonisasi ataupun konsep negara bangsa perlu memastikan isu sedemikian sepatutnya diselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, saya Nur Haji bin Ishaq, penombor matris A174410. Soalan pertama saya, kita sudah sedia maklum bahawa di setiap institusi awam dan swasta seperti sekolah rendah dan menengah, universiti, kolej dan sebagainya ada mengajarkan mata pelajaran sejarah, di mana mata pelajaran ini memainkan peranan yang penting dalam pembentukan negara bangsa Malaysia. Oleh itu, soalannya adalah, pada pendapat anda, adakah proses pembentukan negara bangsa perlu dipelajari oleh setiap lapisan masyarakat? Selesai soalan pertama. Soalan kedua, bekas Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib telah memperkenalkan gagasan Satu Malaysia. Ini merupakan antara usaha yang menggalakkan perpaduan di negara kita. Akan tetapi, soalan saya adalah, apakah pula usaha yang perlu diambil untuk merealisasikan matlamat pembentukan negara bangsa di Malaysia? Kesimpulannya, pembinaan negara bangsa merupakan matlamat utama sebuah negara, termasuk negara Malaysia sendiri, dan dianggap sebagai kemuncak atau kejayaan bagi sebuah negara untuk mentadbir sendiri negara mengikut acuan mereka sendiri selepas dijajah oleh penjajah. Akhir kata, marilah kita bersama-sama menyahut dan menyokong sekali dasar yang diperkenalkan oleh pihak kerajaan agar negara kita terus aman dan maju. Kita juga perlu memupuk semangat perpaduan dalam diri kita agar pembentukan negara bangsa Malaysia ini terus aman dan tenteram. Sikit pantun untuk anda semua. Burung kedidi di pohon nangka, anak bayan hingga di dahan. Orang berbudi kita berbahasa, mesra ikatan erat perpaduan. Sekian sahaja daripada kumpulan kami, kumpulan 9. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.